Bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Afizah Osili. Seperti biasa kita sentiasa mengundang beliau ya untuk membincangkan ataupun memberikan tips-tips dalam pengurusan kewangan, iaitu Yang Mulia Puan Afizah Osili, iaitu penolong pembendaharaan bagi Persatuan Kewangan Brunei Darussalam. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Bagus. Sehat. Gembira kita ni dapat bersama dengan Yang Mulia Puan Afizah lagi pada pagi ini. Betul. Untuk memberikan kita ni sedikit tips kewangan dan juga penerangan berkenaan dengan persiapan kewangan untuk tahun baru. Apatah lagi hari ini seperti yang kita sudah maklum, bagi mereka yang menjawab di bahagian perkhidmatan awam, pastinya mereka menerima gaji ya. Hari bonus ini juga, ya? Bonus juga. Jadi inilah kesempatan kita ni juga untuk memberikan mungkin ada tips-tips nanti akan dikongsikan oleh Yang Mulia Puan Afizah Osili. Jadi untuk awalnya sebagai mukadimah ni Puan, berkenaan dengan persiapan kewangan untuk tahun baru. Silakan kita silakan. Pasal selalunya kita ni selalu mendengar lah orang cakap pasal azam tahun baru orang macam ataupun New Year's resolution dari segi kesihatan ataupun kewangan selalunya. Jadi salah satu yang selalu orang sebut, aku kan banyak menyimpannya tahun ini. Tapi macam mana? So, saya akan bincangkanlah dengan lebih lanjut bagaimanakah langkah-langkah mudah yang tuan-tuan dan puan-puan dapat ikutilah dari segi ini. Ya, alhamdulillah. Jadi memang ada antara penonton kita ni yang mempunyai azam untuk menyimpan kewangan. Betul. Saya sendiri sahaja awal tahun lepas ada tabung hijau, tabung merah, tabung 50 sen. Maksudnya kalau ada usin pacar 50 sen, disimpan ke dalam tabung tersebut ya. Kalau ada macam balang untuk tabung warna hijau RM5, RM10 ya, ada lebih dimasukkan ke sana. Tetapi begitulah ya, pertengahan penghujung tahun jika ada perancangan untuk membeli suatu benda boleh dikeluarkan. Tapi apa yang tips akan dikongsikan oleh Puan Afizah pagi ini berkenaan dengan menabung ini? Ya, baik. Jadi salah satu langkah yang paling penting yang kita ni perlu buat ialah garis masa ataupun timeline-nya orang. So dari sini kita ni dapat tahu berapa banyak kan ikan belanja, lebih lagi masa perayaan ataupun hari ahli keluarga. So aktiviti untuk macam cuti sekolah dan lain-lain lah. So dari sana kalau kita ni melihat kepada garis masa, kita ni setkanlah dari Januari sampai ke Disember tu macam bila hari jadiku, bila hari jadi anak, bila hari jadi suami apa tu. Dari sana macam sama hari perayaan macam puasa apa tu. Ia bulan-bulan itu memang adanya orang fix lah. Ia punya kemeriahan yang kita ni akan buat. So dari sana kita ni mesti tulis ni. Semua ia punya orang hari-hari sinarai hari apa yang lah tu. Especially macam kalau cuti sekolah atau memang banyak perbelanjaan biasanya kan. And then kalau macam tahunan ni lah macam hari guru apa untuk membagi kepada guru-guru apa ataupun hari jadi pasangan dan lah macam keluarga lah apa tu. Dari sana kita ni punya perbelanjaan tu nampak memang lebih banyak orang. Okay. So dari sana sudah kita ni ketahui macam mana macam garis masa kita ni atau pasal setiap orang berbeza. Boleh kita ni buat sama ada persendirian ataupun berpasangan. Sekiranya macam ada seorang saja yang bekerja, tapi anda tu kan macam duduklah sama pasangan, beritahu okey apa yang ketanian tu untuk 1 tahun. Jangan macam sebulan-sebulan. Betul. Kalau kita ni buat 1 tahun, kita ni dapat nampak macam mana perbelanjaan kita ni tu okeynya. Bulan ni memang confirm banyak. Dari sana kita ni dapat orang mempersiapkan diri dari segi kewangan. Ya, sebenarnya penting, belum lagi terlambat untuk kita menyenaraikan hari-hari penting, waktu-waktu penting di sepanjang tahun baru nanti. Jadi sebab dapat kita ni menumpukan kewangan kita ni
yang perlu ya pada waktu-waktu seperti hari jadi ataupun waktu bulan Ramadan nanti ataupun waktu perayaan. Betul. Saya suka dengan perkongsian Puan Afizah tadi katanya. Buat carta sepanjang tahun bulan-bulan mana yang akan memerlukan perbelanjaan yang banyak ya. Kalau saya sendiri mungkin pertengahan tahun akan ada bayaran yang perlu dibayar seperti kereta, insurans, tax dan sebagainya ya. Betul. Jadi perkara-perkara inilah yang kadang-kadang kita ni perlu membuat perancangan awal. Sebagai contoh insurans sahaja 500. Untuk sampai ke bulan tersebut ada 500, macam mana kita ni akan membuat. Betul. Jadi itulah ya perlunya ada perancangan-perancangan ini tadi. Baik, berbalik semula kepada Puan Afizah. Jadi tadi ada menyebut simpanan jangka panjang, jangka pendek, sederhana. Jadi mungkin boleh dikongsikan bersama dengan penonton-penonton kita. Jadi selepas Ketani tulis garis masa, jadi seterusnya yang Ketani tetapkan adalah jangka masa untuk Ketani menyimpan. Jadi Ketani bagikan kepada 3 lah, seperti yang beritahu tadi, jangka masa pendek, jangka masa pertengahan, sama jangka masa panjang tu. So dari sini jangka masa pendek adalah wang kecemasan, seperti kehilangan pekerjaan ataupun pembaikan rumah dan lain-lain lah tu. Sama penyelenggaraan kereta, menukar tayar, membaiki kereta ni, ini termasuk di dalam jangka masa pendek sebab Ketani tidak tahu bila Ketani akan berguna. Kecemasan lah tu. Kecemasan lah boleh dikatakan. So jangka masa pendek ini mesti ada simpanannya yang lain lah. So jangka masa pertengahan pula ataupun medium term adalah seperti macam perkahwinan yang macam setahun, 2 tahun ataupun 3 tahun tu. Membeli kereta baru, kan belayar ke luar negeri ataupun pengubahsuaian rumah ataupun naik haji ni orang. So ani macam Ketani mesti tahu ni apa yang Ketani mau dari segi masa depan. Sebab kalau Ketani tidak tahu macam Ketani ni orang apa tu men-save macam itu saja. Bila Ketani kan men-save sekiranya lah jangka masa panjang persaraan sudah 2-3 tahun baru tak Ketani kan memplan jumlah yang Ketani perlukan untuk persaraan lebih banyak tu nanti. So kalau Indah mau macam itu, macam mau saving sedikit-sedikitnya orang, ketahui dengan lebih awal sebelum Ketani punya orang financial goal ataupun matlamat kewangan Ketani. Jadi plan awal lah sebelum Ketani macam Ketani tahu sudah anak Ketani macam pendidikan anak-anaknya adalah jangka masa panjang. Macam Ketani tahu ia mengambil masa 18 tahun ataupun 16 tahun jatuh. Ketani mesti prepare awal-awal. Pasal kalau Ketani prepare macam 2-3 tahun sebelum ia kan memang barat dari Ketani. Betul. Itulah. Jadi itulah ya perancangan jangka masa pendek, jangka masa pertengahan dan juga jangka masa panjang. Jadi adakah ini bermaksud kita akan membuat 3 tabung ataupun 3 akaun macam mana? Indah. Yang ini macam kita ni setkan apa yang ada dulu macam okey ini apa yang aku mau. Kalau kita ni ada tabung ataupun akaun yang sama, usin itu macam bercampur dan sanang mudah terpakai. Jadi macam mana caranya untuk supaya kita ni indah keliru, terkacau. Kalau macam itu biasanya kami sarankan orang supaya jangan menabung tempat di mana menerima gaji. Betul. Itu yang paling simpel lah. Pasal ada je orang yang mau menabung, banyak jua bengkonya, ani payah joko tiap bulan kan menyimpan ke sana kemari. Kalau ada macam bank punya facility yang membolehkan kita ni membuat akaun different akaun tu, kita ni boleh orang ambil advantage lah dari sana. Kita ni boleh buat 2 atau 3. Tapi selalunya saya sarankanlah jangan membuat akaun sama tempat salary. Pasal kita ni boleh melihat macam ani gaji masuk. Okey, ani berapa banyak? Ani sudah kusimpan. Kalau anda tu macam ia membuat budget sudah. Iya, tapi ada masih simpanan ku ani nya rasanya ni. Pakai sikit lah macam tu. So kami selalunya virtual account lah ya. Ditransfer ke virtual account. Apabila akaun di atas nampak sudah tu hostnya, daripada virtual balik semula ke atas. Jadi di situlah mungkin ada sedikit cabaran-cabaran bagi mereka yang akan menabung ini. Ya. Jadi itu antara tips yang telah dikongsikan tadi, elakkan daripada mengongsikan berkongsi akaun simpanan dengan kita ni menerima gaji Jadi dalam membuat perancangan bajet bagi setiap bulan ni sebelum kita ni lebih jauh lagi, apa antara
langkah-langkahnya ataupun cara-cara ataupun tips dalam kita ni merancang bajet Ani? Itu adalah actually langkah yang terakhir yang saya akan kongsikan. Yeah. So macam cara-cara merancang bajet sama juga macam ketanikan merancang garis masa tu. Sudah ketani ani ia yang paling pasalnya saya beritahu tadilah paling penting ketani ada garis masa tu sebab dari sana sudah ketani lihatlah sekiranya lah bulan April tu banyak perbelanjaan and then ketani setkan sudah bajet tu dari Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun bila berapa banyak perbelanjaannya sekiranya April tu okeynya ada ia punya apa tadi birthday anaknya ataupun macam tu Ramadan apa tu kan membeli barang apa tu so nya perbelanjaan ku naikkan 500 lahnya. So ani membuat untuk 1 tahunnya. Ya. So dari sana ketani tetapkan sudah budget itu dan cuba berbelanja sebanyak itu saja. Supaya ketani dapat menjadikan kebiasaan yang budget tani peruntukan yang ketani buat tani. And then ketani dah membagi alasan yang ketani ingatnya. Ingatkunya yang ani ada untuk aku punya membeli insurans keritanya apa tu nya pasal bajet tani memang sudah ku fixkan kan dari bulan 1 macam tu. So dari sini ketani dapat mendisiplinkan dirilah. Sebab itu saya selalu tekankan garis masa tu yang paling penting. Dari sana awal sudah ketani membuat perbelanjaannya tu. Ya, yang dapat kita saksikan pada kita ini di kaca televisyen merancang bajet bagi setiap tahun. Setiap bulan maksud saya. Dan kalau kita melihat di sana ada sepanjang tempoh 12 bulan ada 2 pecahan perbelanjaan dan juga simpanan dalam setiap 1 bulan. Jadi kita akan mengetahui ni yang akan dibelanjakan sekian-sekian jumlahnya dan simpanan. Kita lihat untuk sepanjang tahun. Jadi dalam 1 bulan itu ada 2 pecahan perbelanjaan dia lelikan dan juga simpanan dia lelikan. Jadi ini supaya kita ni indah tersasar berbelanja simpanan wang simpanan kita ni tu. Dan satu tips yang cukup bermanfaat daripada Puan Hafiza. Merancang bajet bagi setiap tahun ya. Jadi langkah-langkah dalam membuat persiapan kewangan untuk tahun baru ini berbalik semula kepada topik kita pada hari ini ya. Jadi maksudnya di sini adakah bermula gaji sekarang ataupun gaji Januari nanti macam mana? Apa tu? Macam apa? Menabung, membuat simpanan. Bila ni bermula sebetulnya? Selalunya gaji bulan ini untuk bulan hadapan. Macam itulah. Jadi simpanan bulan ini Ani pun simpanan ada pecakan. So benarnya kalau ketani lihat tadilah yang ketani paparkanlah merancang bajet atau kenapa simpanannya tu orang tetap kan dibuat setiap bulan supaya ketani dapat membuat orang habit ataupun kebiasaan kepada diri tiap-tiap bulan mesti ada tu. And then kami memang selalu sarankan kalau boleh sediakan memulakan awal simpanan ni walaupun RM50 100 sebulan at least ada simpanan untuk ketani dah tahu bila kecemasan bila apa yang diperlukan ada duit itu untuk dipergunakan masa kecemasan ni lah. Betul. Kalau yang belum ada, kalau yang ada sudah simpanan ni dan diorang fikir macam okey aku cukup sudah apa tu. Jadi mungkin mereka boleh balik semula mencek okey apa simpanan yang perlu ku buat sekarang ni. Dan mencek dari sanalah sama ada perlu dinaikkan ke simpanan atau ke yang indah ataupun konsisten saja. Yang penting konsisten. Tapi jangan balik-balik malam melihat tu. Jangan balik-balik macam tiap-tiap hari macam banyak. Jangan. Jadi mungkin Puan ada sedikit tips bagi mereka yang sudah ada simpanan, angkanya itu memang begitulah ya sekiranya simpanannya 1,000 begitulah. Mungkin sedikitlah. Tapi bagaimana 1,000 ini nanti boleh mungkin berkembang ataupun mungkin boleh bekerja sendiri untuk lebih banyak macam mana? Dalam segi melabur apa itulah. So dari sana actually sebelum apa-apalah bagi yang sudah ada simpanan ni sebelum yang melabur apa tu pastikan dulu yang duit yang ada atau
adalah dibagikan kepada dua sekarang ya. Duit kecemasan sama duit yang untuk melabur. Sebab kalau kan melabur dari segi apa saja pelaburan yang kan diorang buat, dia dapat dikacau tu duit tu. Sebab itu ada satu dibagikan kepada dua sekarang ni. Satu untuk simpanan kecemasan. Sudah simpanan kecemasan ini adalah kira apa saja orang expenses 3 ke 6 bulan lah. Itu yang kalau dapat diriki lah berapa belanjaannya bulanan kali 3 ke 6 bulan itu kalau sudah cukup dan baru boleh melihat ke pelaburan. So kalau kan dari segi pelaburan apa tu ada institusi perbankan yang boleh di approach-nya orang boleh anda tu mengetahui dengan lebih lanjut sama ada aku okey ke risk untuk melabur arah ni melabur arah tu ataupun sekian lah. Ia kira mengikut ketani punya toleransi. Risk punya toleransi lah. Betul. Selalunya kan melabur tempoh masa yang agak lama, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Memerlukan kesabaran tidak sebetulnya. Tidak boleh dikacau. Itulah pentingnya duit kecemasan ini tadi. Yes. Ya, alhamdulillah. Baik, ribuan terima kasih ya. Kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Afizah Osili, penolong perbendaharaan bagi Persatuan Kewangan Brunei Darussalam. Ya, bersama kita pada pagi ini dengan persiapan kewangan untuk tahun baharu. Ya, terima kasih sekali lagi ya kepada Puan Afizah dan insya-Allah kita berjumpa lagi ya. Ya.